العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف العلامة الحبيب أحمد بن زين بن علوي بن أحمد الحبشي إلى أن قال في كتابه رسالة الجامعة وتذكرتنا في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيها علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وبعد، فهذه مسائل مختصرة من بعض كتب حجة الإسلام الغزالي غالبا. من عرفها وعمل بها نرجو له من الله أن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Pada pagi ini insya-Allah kita akan mulakan bacaan kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karangan Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad Al-Habshi. Jadi kitab yang kita baca ni salah satu daripada kitab karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi. Sebelum kita baca kitab ni, kita nak kenal siapakah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi. Bagi mic, bagi Adam aja. Tengok muka surat 1 biografi sebelah. Bagi Adam macam ada Haikal. Biografi pengarang Al-Habib Ahmad ibn Zain ibn Alawi Al-Habshi. Beliau ialah Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abu Bakar Al-Habshi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Hasan At-Tarabi bin Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Ibn Muhammad Sahib Al-Mirbad bin Ali Khalil Qasam bin Ali Khalid Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Sahib Sumal bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain As-Sibt bin Ali bin Abu Talib bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya ialah Syarifah Fatimah binti Al-Habib Ali bin Aqil Baharun Jamalulain Al-Alawi Al-Husaini Al-Maki. Beliau dilahirkan di sebuah kampung di Hadramaut, Yaman bernama Ghurfah pada permulaan tahun 1069 Hijrah dan membesar di bawah didikan ayahanda beliau di sana. Sejak dari kecil lagi beliau telah menunjukkan kesungguhan yang amat luar biasa di dalam usaha menuntut ilmu dari ramai para ulama sezamannya di dalam pelbagai bidang ilmu agama, di mana beliau sanggup menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk menuntut ilmu pada setiap hari hanya dengan berjalan kaki. Beliau telah berguru dengan para ulama yang hebat di zamannya. Di antaranya adalah Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Imam Al-Haddad, Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Ahmad Balfaqih, Al-Alama Al-Habib Muhammad Abdul Rahman Al-Idris, Al-Alama Al-Habib Hasan bin Umar Al-Attas, Al-Alama Al-Habib Idris bin Alawi bin Ahmad Al-Habshi. Beliau juga amat giat berdakwah di dalam konteks menyebarkan ilmu dan akhlak pada segenap lapisan masyarakat dengan penyampaian ilmu secara lisan dan praktikal akhlak beliau, menyebabkan beliau amat disenangi dan disayangi oleh masyarakat.
Beliau terkenal dengan sifat pemurah, menjadikannya tumpuan para fakir miskin dan mereka yang berhajat mendapatkan bantuan, nasihat dan bantuan keuangan. Al-Habib Ahmad bin Zain telah pula menemui penciptanya yang maha agung pada petang Jumaat 19 Syaban 1144 Hijrah. Semoga roh beliau dicucuri rahmatnya yang digolongkan bersama para solehin. Amin. Amin. Itu sebuah sikit berkenaan dengan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ni adalah antum kalau baca pergi ke Tarim, ke Hadramaut, daripada Tarim pergi ke Si'un setengah jam. Selepas Si'un tu akan jumpa Hautah, ada ghurfah, salah satu tempat. Masa kita nak pergi Hautah ni akan jumpa satu tempat nama dia ghurfah. Ghurfah ni ada makam Al-Habib Ahmad bin Zain. Ni Habib Ahmad bin Zain ni dimakamkan kat sana. Jadi Al-Habsyi ni, kabilah Al-Habsyi, kita ada Al-Habsyi kat sini. Siapa dia? Syekh Syafiq Al-Habsyi ya? Okey, Al-Habsyi ni dia kembali kepada dua kabilah. Satu kabilah kat Si'un. Si'un kembali kepada Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi ni sahib Samtud Durar, pengarang kitab Maulid Samtud Durar. Satu lagi Habib Al-Habsyi, panggil Habsyi Ghurfah ataupun Habsyi Hautah. Habsyi Hautah ni kembali kepada Habib Ahmad bin Zain. Sebab tu kalau Habsyi, orang tanya Habsyi Si'un ke Habsyi Hautah. Maksudnya ada dua kabilah Habsyi di situ. Beliau lahir pada tahun 1069 Hijrah. 1069. Sekarang ni 1440. 40 apa? 44. Tahu tak ingat. Jadi lebih kurang 400 tahun. Kitab ni lebih kurang. Habib Ahmad bin Zain ni adalah anak murid kepada Imam Haddad. Beliau berulang setiap hari daripada Ghurfah datang ke Tarim nak belajar dengan Imam Haddad. Lebih kurang perjalanan kalau kereta 45 minit lebih kurang. Tapi dulu tak ada kereta lagi, jalan kaki setiap hari. Kalau kita pergi ziarah rumah Imam Haddad, sekarang ni rumah Imam Haddad tu ada lagi kat Masjid Haddad sekarang ni, kat Hawi, bukan Hawi Al-Khairat. Hawi tu nama kampung dekat apa, nama pun Hawi Al-Khairat juga. Situ dia tulis Hawi Al-Khairat, maksudnya satu kampung di Tarim tu ada rumah Imam Haddad, bekas rumah Imam Haddad dulu. Ada dibuat naik ke atas 2 tingkat, tempat mandi jenazah Imam Haddad. Dekat tangga tu, nak naik tangga ke atas tu, dia ada tulis tempat duduknya Imam Habib Ahmad bin Zain ketika datang nak belajar dengan Imam Haddad. Habib Ahmad bin Zain ni alim. Banyak kitab yang dikarang oleh beliau. Antaranya ni kitab asas yang kita nak belajar ni, kitab asas Fardhu Ain. Digabungkan dalam kitab ini 3 ilmu Fardhu Ain: ilmu tauhid pada bahagian pertama, ilmu fiqh pada bahagian kedua, dan ilmu tasawuf pada bahagian akhir. Dipelajari oleh orang yang baru nak mengenal asas agama. Tapi yang menunjukkan keikhlasan pengarang dalam mengarang kitab ni ialah kitab ini sampai sekarang masih ada dan diterjemahkan ke pelbagai bahasa, tersebar ke seluruh dunia. Kitab ni kitab asas, tapi diulang cetak menunjukkan apa? Keperluan umat ramai yang perlukan ilmu baru nak belajar. Sebab dia tak terhad kepada umur, tidak terhad kepada umur tertentu nak belajar kitab ni. Kata, kalau ustaz nak ajak kita risalah, kami dah belajar berapa kali dah. Ustaz, apa risalah ni kitab budak-budak kecil ya. Orang tua pun belajar kitab ni. Orang yang baru nak
start, baru nak mula belajar agama, akan mula dengan kitab ni, terutamanya di Hadramaut. Okey, antara sifat ataupun jasa Imam Al-Habib Ahmad bin Zain ni ialah banyak buat masjid. Di Tarim, di Hadramaut tu disebutkan di sini banyak buat masjid, tempat-tempat ibadah. Beliau telah membina masjid sebanyak 17 buah masjid di tempat-tempat yang berlainan di Hadramaut. Antara habaib yang terkenal dengan banyak membina masjid adalah Habib Ahmad bin Zain. Sebab tu di sini kata terkenal dengan sifat pemurah, menjadi tumpuan fakir miskin. Beliau meninggal pada petang Jumaat 19 Sya'ban 1114 Hijrah. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muqaddimah muallif. Jangan sebut dalam burdah 2-3 hari lepas, setiap kitab akan dimulakan dengan bismillah. Sama ada kitaban atau nutqan, sama ada ditulis ataupun dibaca sendiri oleh pengarang tu masa dia nak tulis. Iqtidaan bi kitabillahil aziz wa amalan bima rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai mengikut kepada kitab Al-Quran. Al-Quran mula dengan apa? Bismillah. Al-Fatihah. Dalam kitab Al-Quran mula sekali ada bismillah. Dan juga kerana ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang diambil berat oleh syarak tidak dimulakan dengan bacaan bismillah, tidak dimulakan dengan bismillah pada awalnya, fa huwa aqta, adalah terputus. Maksud terputus di sini ai qalilul barakah, kurang berkat. Okey. Tentang bismillah, kita nak bicara tentang bismillah hari ini. Bismillah ni ada berapa hukum? Bismillah ni ada 5 hukum. 5 hukum bismillah. Ahkam al-basmalah. Ahkam al-basmalah, maksudnya hukum-hukum bismillah. Ada ketikanya hukum wajib, ada ketikanya sunat, ada ketikanya harus, makruh dan haram. Ada ketikanya haram baca bismillah. Bukan kata bismillah ni dapat pahala baca. Ada ketika, apa maksud haram? Bila haram, baca tu berdosa. Baca bismillah tapi dapat dosa. Yang ni kita kena tahu. Bila bismillah tu jadi wajib? Yang pertama, hukum bismillah tu wajib. Bila jadi wajib? Yang pertama, wajib ketika dalam solat. Bila masa baca Fatihah, bila kita baca Fatihah kan wajib ada bismillah. Bismillah tu hukumnya wajib. Wajib membaca bismillah ketika solat, iaitu bukan ketika nak solat, ketika dalam solat tu, ketika nak baca surah Al-Fatihah. Sebab siapa yang tak baca bismillah di dalam solat, maka tidak sahlah solatnya. Yang kedua, sunat. Bila bismillah ni sunat? Bismillah ni sunat di setiap keadaan, setiap perbuatan yang baik. Setiap perbuatan yang diambil berat oleh syarak, hukumnya adalah sunat dimulakan dengan bismillah. Nak makan tu benda yang diambil berat oleh syarak, diambil berat. Makan tu ada nilai di sisi syarak. Kalau anda niat jadi baik. Tamam. Seperti di sini contoh, menulis kitab, makan, pakai pakaian, nak masuk musalla, nak naik kenderaan, semua tu sunat baca bismillah. Setiap keadaan baca bismillah. Tamam. Yang ketiga, bismillah tu hukumnya harus. Apa maksud harus? Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tak dapat pahala pun, tak buat pun tak berdosa. Nak buat boleh, tak buat boleh, pilihan. Ketika anda melakukan perkara-perkara yang harus, yang tidak ada kemuliaan padanya, benda biasa saja, tak ada nilai di sisi syarak, tidak ada pahala di sisi syarak, cuma benda tu benda biasa. Contoh di sini kata kanaqli mata' min makan ila makan akhar, seperti memindahkan barang daripada satu tempat ke tempat yang lain. Ni siwak kat sini,
Anda ambil, letak kat bawah. Apa nilai di syarak? Tak ada apa. Biasa. Perlu tak baca bismillah? Harus. Nak baca boleh, tak baca boleh. Tapi kalau anda niat, ada niat masa nak buat benda harus tu, contohnya siwak tu jatuh, anda ambil dengan apa alasan nak menghormati benda yang sunnah Nabi SAW. Siwak ni sunnah Nabi. Sebab tu kalau kat tarim, dia orang sensitif tengok siwak jatuh. Jatuh dia ambil, ataupun ambil letak tepi, takut orang bijak. Benda yang dihormati. Kata kayu kan Ustaz? Ya, kayu, tapi kayu sunnah. Bukan kayu tu sunnah, kayu tu yang menolong kita untuk dapat sunnah Nabi SAW, iaitu siwak. Kalau anda niat dengan sebab nak menghormati sunnah, dapat sunat, maka baca bismillah di situ dapat hukumnya sunat. Faham? Tapi kalau angkat barang benda-benda yang biasa sahaja di syarak, yang tidak ada nilai ataupun tidak ada apa-apa, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, hukumnya sunat, hukumnya harus baca bismillah. Yang keempat, makruh. Makruh baca bismillah yang diambil berat. Tamam. Kitab buka. Makruh baca bismillah. Bila makruh? Hukumnya makruh li dzatihi, indal makruh li dzatihi kanat fi syai'. Ketika melakukan perbuatan yang memang makruh. Perbuatan yang memang makruh pada zatnya. Contoh mencabut uban. Uban tak uban? Uban ni kepala ada warna putih, uban kan? Cabut uban tu. Hukum mencabut uban ni hukumnya makruh. Masa anda nak cabut uban tu, anda baca bismillah. Hukum baca bismillah tu makruh. Sebab tu dia kata sini, melakukan perbuatan yang makruh pada zatnya. Perbuatan tu sendiri makruh. Sebab ada perbuatan yang asalnya bukan makruh, tapi dipanggil makruh aridi. Makruh dengan sebab benda lain. Antara yang disebut oleh ulama' ni khilaf jugalah masalah makan bawang. Ada sebahagian ulama' kata makan bawang tu makruh kalau bawang tu tak dimasak. Tahu, makan bawang mentah, makan macam tu je. Kalau bawang tu yang dah dimasak, tak makruh. Jadi maksudnya makan bawang tu bukan makruh pada zatnya, pada perbuatan makan bawang tu. Ada yang kata makruh makan bawang ketika nak pergi masjid. Nak pergi masjid makan bawang. Bukan dia sebab nak pergi masjid, maksudnya dia makan bawang, lepas tu dia pergi masjid. Makan bawang lepas tu pergi masjid, hukumnya makruh sebab mengganggu orang ketika solat jemaah. Bukan kata masjid je, maksudnya anda nak solat jemaah lah. Sebelum solat jemaah tu anda makan benda yang berbau, hukumnya makruh sebab nanti mengganggu orang masa solat jemaah. Jadi yang tu bukan makruh li zati, tu makruh sebab anda tak pergi masjid. Kalau anda tak pergi masjid, anda makan bawang yang dah masak, tak makruh. Tamam. Yang kata makruh ni contoh tadilah, perkara-perkara yang makruh pada zatnya. Kalau tanya orang kita benda makruh pada dia, yang pertama sekali dia ingat, dia kata isap rokok. Isap rokok tu makruh. Walaupun kalau majlis fatwa kemasaan kata isap rokok tu haram. Tamam. Jadi perbezaan pendapat lah di situ. Cuma apa saja benda makruh anda buat. Apa lagi benda makruh? Contoh. Contoh benda makruh. Tak ingat. Tak pernah buat benda makruh. Tak pernah terfikir benda makruh. Siwak tu puasa. Siwak tu puasa. Tapi kena cek balik, adakah siwak waktu puasa tu makruh li zati ataupun makruh li ghairi. Sebab dia makruh bukan sepanjang bulan puasa kan. Dia makruh pada selepas salat zuhur. Okey, yang kelima, haram. Haram membaca bismillah. Bila akan jadi haram membaca bismillah? Ketika melakukan perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat benda haram, baca bismillah dulu. Nak buat benda haram, baca bismillah dulu. Seperti al-kadhib was-sariqah. Seperti dia kata sini menipu, nak tipu orang, baca bismillah. Nak mencuri, baca bismillah. Nak masuk rumah orang, nak mencuri, masuk kaki kanan, baca bismillah, bagi salam, tak jadi mencuri tu. Baca bismillah bila nak buat benda haram. Nak minum arak, bismillahirrahmanirrahim, minum arak.
anta baca dengan niat apa? Kalau anta baca dengan niat istihza, dikhawatiri takut menghina, perbuatan itu menghina, bismillah, dan takut jatuh ke lembah kekufuran, dikhawatiri. Anda tak kata boleh jatuh, tapi sebab perbuatan tu menghina. Kalau anda niat menghina. Tapi kalau tak ada niat menghina pun hukumnya haram. Anda nak buat benda maksiat, nak tengok benda maksiat, nak tengok benda tak elok, bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa tengok? Supaya lain tak sangkut. Nanti lain sangkut tak boleh tengok. Benda macam tu hukumnya haram. Sebab tu kalau anda nak tengok satu benda tu benda ibadah ke tak, benda tu benda ibadah ke tak, Habib Ali masyhur selalu sebut, kalau nak tahu benda tu ibadah ke tak, try baca bismillah sebelum dia. Boleh baca? Boleh baca ke tak? Mampu nak baca bismillah? Kalau anda ni orang yang faham, bila anda nak buat satu benda, anda baca bismillah. Benda tu sesuai tak bismillah nak masuk dengan dia? Kalau tak sesuai, kemungkinan bukan ibadah. Kalau sesuai, ibadah. Anda nak minum, baca bismillah. Itu maksudnya benda tu bukan benda haram. Tapi kalau anda nak isap okok, baca bismillah. Orang tak isap okok, orang tak baca bismillah, kita kena isap okok. Orang bila nak mengata orang baca bismillah, kita mulakan majlis kita mengumpat pada petang ni dengan umur kitab Al-Fatihah, lepas tu pakai umpat. Tak ada. Orang yang nak membawa tu kan. Tanda kata satu benda tu ibadah ada 3 ni ulama sebut. Yang pertama, boleh baca bismillah. Itu maksudnya kemungkinan besar itu boleh jadi ibadah. Yang kedua, letih. Benda yang meletihkan. Contoh solat, benda yang letih, setiap hari kena buat. Puasa letih, haji letih, zakat meletihkan. Meletihkan apa? Meletih fikir duit kena keluar kan? Itu selalunya bentuk ibadah. Yang ketiga, kita fikir, kalau aku mati tengah buat benda tu, nak tak mati masa tu? Kalau nak, benda tu ibadah. Kalau tak nak mati masa tu, maksudnya kemungkinan bukan ibadah. Kan? Tengah main game, tanya, kalau aku diberi pilihan mati time ni, nak? Mana takkan nak mati tengah main game? Tangan duk lagu tu. Mati tangan dah keras sebab main game. Orang kan disebut dalam hadis Nabi, setiap orang akan mati dengan cara macam mana dia hidup. Macam mana dia hidup, macam itulah dia akan mati. Ada orang mati atas pentas tengah nyanyi. Ada orang mati tengah berlakon. Ada orang mati tengah apa yang dia buat sepanjang hidup dia, itulah dia, cara macam itulah dia akan mati selalunya. Macam tu. Itu hukum hakam yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tadi disebut tentang hukum Bismillah itu sunat, kan? Hukum Bismillah itu sunat. Di sini disebut syarat sunat Bismillah tu untuk dimulakan sesuatu benda dengan Bismillah. Kita kan nak buat satu benda tu mula dengan Bismillah, hukumnya sunat. Tapi dia ada syarat dia. Ada 3 syarat disebut sini untuk menjadikan Bismillah tu jadi sunat, untuk dimulakan dengan Bismillah tu. Yang pertama, benda yang kita nak buat tu mesti benda yang diambil berat oleh syarak. Barulah sunat dimulakan dengan bismillah. Bukan benda haram, bukan benda makruh, bukan benda sia-sia. Kalau benda makruh, benda haram, benda sia-sia, tak sunat dimulakan dengan bismillah. Bersembang kosong, melepak, kalau sia-sia, tak sunat dimulakan dengan bismillah. Kecuali kalau kita, walaupun kita melepak tapi bersembang hal-hal ilmu, hal keagamaan, melepak tepi tempat makan tu pun, tapi sembang bab hari ni mengampai Quran apa, kalau lah kan, sembang macam tu, sembang bab apa yang kita belajar pagi tadi contohnya. Kalau sembang kosong, itu tak sunat dimulakan dengan bismillah. Yang kedua, syarat sunat bismillah tu alla yakuna la zikran mahdan ay khalisan. Benda yang kita nak buat tu bukan zikir. Contohnya, maksudnya benda yang kita nak buat tu, kita nak tahu benda tu sunat dimulakan bismillah atau benda yang kita nak buat tu bukan zikir yang betul-betul zikir, seperti tasbih, tahlil. Contoh kita nak sebut, nak zikir, ambil tasbih, nak zikir Allahumma salli ala Muhammad, ataupun subhanallah, subhanallah, ataupun la ilaha illallah, la ilallah. Tak sunat mula bismillah. Sebab apa? Benda tu sendiri dah zikir lah, tak perlu nak bismillah. Faham tak?
Benda yang zikir mahdhan, maksudnya benda yang zikir, betul-betul zikir. Macam qasidah tu dia bukan zikir. Qasidah tu dia kira puji-pujian. Nak baca bismillah tak ada masalah, tu sunat baca bismillah sebab dia tu kira pujian, bukan perkataan dia tu sendiri zikir. Faham tak? Maksudnya di sini ada perbuatan tertentu anta sebut tu dikira zikir, dapat pahala. Anta apa, kalau macam qasidah tu dia macam perkataan yang ditulis oleh manusia tentang Nabi, tentang para awliya, itu dia tak dikira zikir. Yang ketiga, yang terakhir, alla yaj'ala syari' lahu mabda' akhar, tidak dijadikan oleh syarak bagi perbuatan tu permulaan dengan benda lain, dengan zikir lain. Maksudnya tidak disunatkan dimulakan dengan perkara lain. Kalau benda tu disunatkan dengan benda lain, contoh khutbah Jumaat, bukan disunatkan, diwajibkan khutbah Jumaat dimulakan dengan apa? Alhamdulillah. Khutbah Jumaat, khatib naik atas mimbar, Alhamdulillah, dimulakan dengan Alhamdulillah. Wajib, maksudnya dia memang dimulakan dengan Bismillah, dengan Alhamdulillah. Maka tidak sunat dibaca Bismillah. Tidak sunat dibaca Bismillah ketika nak khutbah Jumaat. Sebab khutbah Jumaat tu ditentukan oleh syarak dengan dimulakan dengan Alhamdulillah. Tamam. Jadi 3 syarat untuk jadi sunat baca bismillah tu ialah, yang pertama, benda tu benda yang bukan haram, bukan makruh, bukan benda sia-sia. Yang kedua, bukan zikir. Kalau benda tu zikir, tak sunat baca bismillah. Dan yang ketiga, tidak ada permulaan lain. Maksudnya syarak agama dari segi fiqh tidak disyaratkan benda tu dimulakan dengan benda lain. Kalau macam contoh khutbah Jumaat disunatkan mula dengan Alhamdulillah, maka Alhamdulillah, tak payah bismillah. Tamam. Kita nak semayang pun, takbir Allahu Akbar, mula dengan takbir, tak payah baca bismillah. Tamam. Wallahu a'lam. Esok kita akan mula sambung mukadimah. Tolong. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ترتدي قولا فعلا كرما ورزق كلها لنا دائما وأذكرك علما نهض بخبرك فكل شر ربنا واصلحنا كل شر وأكبر رضا منك العيون واقدعنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسول المنى واغفر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى ما إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في لناس الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحبه مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسرع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تعجع ممن خلف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأعضاء أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمين روعاتي واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضل وجود منا لب اتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عدل حبي وآله وصحبه عدادة شحسبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على لا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته